tekanan gas. Jadi anda tentu pernah bermain dengan belon. Gambar rajah ini menunjukkan seorang sedang meniup belon. Jadi kita tahu bahawa belon ni sifat dia boleh mengembang dan juga mengempis. Kadang-kadang kita menggunakan istilah mengecut. Belon mengempis ataupun mengecut. Mengempis tu maksudnya dari segi saiznya berkuranglah daripada yang sebelumnya. Jadi bagaimana ataupun apa perkaitan antara tekanan gas ataupun tekanan udara ke atas kebolehan belon tu mengembang ataupun mengempis, ya. Sudah tentulah apabila seseorang itu dia meniup, dia tiup belon tu, udara akan masuk ke dalam belon. Udara yang masuk ke dalam belon tersebut menyebabkan belon mengembang. Okey, mengembang. Semua tahu. Cuma kita nak belajar secara teori. Bagaimana tekanan gas ataupun tekanan udara tu boleh memberikan kesan kepada sesuatu fenomena. Baik, berdasarkan teori kinetik gas di sini, baca. Teori kinetik gas nyatakan bahawa molekul-molekul udara, molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas. Kemudian berlanggar pada dinding bekasnya. Dia berlanggar. Jadi ada dua keadaan di situ, Pertama, bergerak bebas. Kadang-kadang perkataan bebas ni juga boleh digantikan dengan perkataan rawak, rawak. Bebas, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil independent, dia bebas. Dan berlanggar pada dinding bekas ni. Bukan sekadar dia bergerak bebas, dia akan berlanggar. Jadi apabila dia berlanggar tu, kekerapan dia berlanggar antara molekul-molekul udara pada bekas tu, ini akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas tersebut. Jadi awak kena faham di sini teori yang terlibat dalam tekanan udara ni ialah teori kinetik gas. Yang pertama, molekul udara ni sentiasa bergerak bebas. Satu. Yang kedua, berlanggar dengan dinding bekas tu. Jadi pada dua keadaan tu, iaitu bergerak bebas dan juga berlanggar, akan menghasilkan satu daya. Dan daya itu dikenali sebagai tekanan udara. Tekanan udara. Digambarkan seperti dalam rajah 8.33. Seperti rajah 8.33. Ada aktiviti boleh buat sendiri di rumah. Boleh cuba. Mungkin dah buat. Kalau yang dah buat tu mungkin tak cubalah. Nak cuba lagi tak ada masalah. Iaitu kita isikan sebiji gelas dengan air hingga penuh. Letak air penuh. Kemudian kita tutup permukaan gelas tersebut dengan sekeping kad. Kalau tak ada kad, guna kertas pun boleh. Tapi kalau boleh kertas yang sedikit tebal daripada kertas yang biasa. Kemudian pegang kad tu dan terbalikkan gelas itu dengan cepat. Kita akan dapati bahawa air tidak tumpah. Air tidak jatuh. Air tidak keluar. Sebab apa? Jadi itu persoalan dia. Persoalannya, kenapa air tidak keluar? Kalau berdasarkan pada gambar ni, kita boleh berikan penjelasan lah. Mungkin kita boleh bagikan penjelasan. Itu satu. Yang kedua, kalau tengok di sini, penjelasan situ. Gambar belon. Belon-belon yang dibiarkan di tengah panas.
Mengapa balon akan pecah jika dibiarkan di tengah panas? Satu persoalan. Adakah ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara? Maka kena beraktiviti yang mempengaruhi tekanan udara. Ini aktiviti dia ya. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara ni ada dua. Ya. Yang pertama iaitu isi padu. Isi padu. Yang kedua ialah suhu. Suhu. Jadi aktiviti ni kita tak buat lah sebab dalam amal lah. Kita akan tengok penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama, isi padu. Kita tengok dua keadaan, ada dua, iaitu sebelum dimampatkan dan juga selepas dimampatkan. Katakanlah ini omboh. Ini omboh. Okay, omboh. Omboh ni maknanya yang biasa berada dalam pecahgari, yang terdapat dalam pecahgari. Jadi apabila bekas yang tertutup seperti omboh ni dimampatkan, maksudnya kita akan tekan omboh ni ke bawah. Kita akan tekan ke bawah. Okay. Maknanya dimampatkan lah tu. Isi padu ruang dalam bekas dikurangkan. Isi padu dia akan berkurang. Jadi kesan daripada kita mengurangkan isi padu tadi menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar lebih kerap. Sebab ruang semakin sempit daripada ruang yang besar pada ruang yang sempit. So semakin kecil jadi semakin keraplah dia berlanggar. Jadi tekanan udara akan meningkat. Okey, tekanan udara akan meningkat. Jadi maksudnya isi padu yang kecil tekanan udara bertambah. Okey, dia punya perkaitan dia. Semakin berkurang isi padu bekas ataupun isi padu kawasan tu, semakin tinggi tekanan udara yang dikenakan. Yang kedua, suhu. Kita tengok suhu. Jadi apabila suhu udara dalam bekas tertutup bertambah, dia syarat dia bekas tu tertutup. Okay. Tertutup. Jadi suhu udara tu yang dalam bekas tu tertutup, yang tertutup tu bertambah, zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Hal ini menyebabkan zarah-zarah udara melanggar ini bekas dengan lebih kerap dan daya yang lebih kuat akan terhasil. Jadi bila daya yang lebih kuat terhasil, tekanan udara dalam bekas akan meningkat. Kita tengok gambar sebelah. Hubungan antara suhu dengan tekanan udara. Di sini kita lihat pergerakan ataupun molekul udara, zarah-zarah udara ni, bulat-bulat itu kita panggil zarah-zarah lah. Zarah-zarah juga kita boleh gantikan dengan perkataan molekul udara. Jadi molekul udara dalam bekas tu bergerak perlahan apabila suhu rendah. Tapi apabila suhu ditingkatkan seperti gambar sebelah ni, maka zarah-zarah ni akan bergerak dengan lebih laju, lebih cepat. Jadi semakin cepat dia akan menghasilkan daya sebab dia berlanggar dengan dinding bekas tu. Bila berlanggar dengan dinding, dia akan menghasilkan tekanan. Jadi tekanan udara akan meningkat. Jadi di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara, iaitu pertama isi padu dan yang kedua ialah suhu. Kemudian kita akan lihat pula tekanan atmosfera. Kita ambil keadaan aplikasi lah ni, macam aplikasi sikit lah. Jadi apabila air dalam sebuah kotak minuman disedut keluar, ada air dalam air kotak ni. Dalam kotak ni ada air katakan air susu ke, air apa ke. Disedut keluar, kotak itu kita akan dapati dikemik. Jadi
daripada molek kepada kemik. Okey, daripada kotak molek kepada mungkin jadi kemik mungkin jadi kemik. Okey. Kenapa jadi kemik? Soalan dia Kita tak tekan pun, tapi tekanan atmosfera yang menekan. Tekanan atmosfera ni maksudnya tekanan daripada luar. Okey, macam mana ia boleh berlaku? Jadi apabila air dalam kotak minuman disedut keluar, ruang di dalam kotak itu menjadi separa vacuum. Separa vacuum ni maksud dia separa mengarungi udara. Ada dalam ruang tu ada udara, ada tak ada udara. Separuh ada, separuh tak ada. Dan tekanan udara dalamnya akan berkurang. Tekanan dalamnya akan berkurang. Okey, ini masuk di sini. Berkurang. Maka tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan menekan permukaan kotak tu. Dia akan tekan kotak ni. Luar ni. Jadi tekanan atmosfera ni dia menekan kotak tersebut. Pressure tu. Tekanan udara. Tekanan udara atmosfera. Di atmosfera ataupun tekanan atmosfera pun boleh. Sama ada kita tulis tekanan udara ataupun tekanan atmosfera. Dia sebut atmosfera tu maksudnya di luar daripada bekas tersebut. Maka tekanan atmosfera ini akan menekan kotak tersebut dan menjadikan kotak tu kemik. Jadi tekanan atmosfera ni ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Okey, faham konsep tekanan atmosfera. Sekarang ni kita lihat aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian. Kita akan buat berdasarkan aktiviti iaitu pam sedut, hemisfera Magdeburg, penyedut minuman, picah gari, pembersih vacuum. Okey, ini yang kita apply kan. Bila kita tengok next page, okay, ini dia. Ada 6 aktiviti Ada 6. Yang pertama tadi iaitu menggunakan pam sedut. Pam sedut. Kita akan terus pergi pada yang ni lah muka surat ni 194, iaitu aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan. Kita tengok yang ni. Jadi pam sedut ni juga dikenali sebagai pelocok dikenali sebagai pelocok untuk mengatasi masalah tangki, mengatasi masalah sinki ataupun salur pipe yang tersumbat. Tersumbat tu mungkin disebabkan oleh kotoran sisa-sisa makanan dan sebagainya lah, yang menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar. Jadi kita menggunakan pam sedut. Macam mana konsep tekanan udara ni? Tekanan udara digunakan untuk ataupun dalam alatan ataupun radah tersebut. Jadi apabila berlakunya sumbatan, kita akan ambil pam sedut tersebut ataupun pelocok, kita letakkan di sini, kita letakkan di ruang, di bahagian lubang sinki tersebut, kemudian kita akan tolak. Kita akan tarik. Tolak, tarik sehinggalah sumbatan tersebut hilang. Jadi di sini apabila pam ditekan pada sinki, bila kita tekan pada sinki, udara di dalam ni, ruang ni, udara dalam ni akan dipaksa keluar. Udara dalam ni akan dipaksa keluar. Keluar ke mana? Keluar tepi ni lah. Dia keluar ke tepi. Keluar. Jadi bila udara di situ keluar, tekanan yang tinggi akan terhasil. Tekanan yang tinggi di dalam ni.
tekanan dalam ni akan jadi tinggi. So tekanan jadi tinggi. Jadi tekanan yang tinggi ni akan menolaklah kotoran tersebut. Iaitu apabila kita tarik, dia akan tekanan tu akan menolak apabila kita menarik pam sejuk tu ke atas. Jadi macam ni yang kedua. Bila kita tarik, kita tarik kayu tu ataupun bekas ataupun dia punya pemegang pam sejuk tersebut ke atas, maka tekanan udara akan jadi lebih rendah di dalam kawasan ini. Tekanan udara akan rendah. Okey. Jadi tekanan udara menjadi lebih rendah di situ menyebabkan sumbatan tu akan pergilah pergi ke sana dia akan pergi ke sana sumbatan tu. Okay. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, peralatan dinama Hemisphere Magdeburg. Hemisphere ni kalau ikutkan separuh lah, dia ada dua. Sebab dia asal dia macam tu, satu, dia sama macam tu, dia macam tu. Itu Hemisphere. Kemudian kita ambil satu lagi, kita cantumkan dia. Masuk dia. Maksudnya maknanya ada asalnya satu, jadi dua. Jadi Hemisphere tu, hemi ni separuh. Separuh spera. Kemudian macam mana kita nak kaitkan dengan konsep tekanan udara. Jadi apabila kita rapatkan dua Magdeburg ni, udara dalam hemisfera ni akan dipam keluar. Udara dalam ni akan dipam keluar supaya ruang dalam hemisfera ni menjadi vacuum. Vacuum maksudnya bekas ataupun ruang yang tiada udara. Jadi apabila kawasan tu, ruang tu jadi vacuum, tekanan dalam hemisfera menjadi sifar. Maknanya tekanan akan jadi kosong, sifar. Jadi kedua-dua hemisfera tidak dapat dipisahkan. So bila kita nak cabut tu, kita nak tarik ke sini, kita tak boleh buka sebab dia punya tekanan sifar dan dalam tu adalah vacuum. Satu. Yang kedua, kerana apabila di dalamnya vacuum, tekanan dia sifar, maka tekanan di luar ataupun tekanan atmosfera ni menjadi sangat tinggi, menekan bekas tersebut, menyebabkan kita tidak boleh membuka bekas tersebut. Yang ketiga, penyedut minuman. Kita nak kaitkan dengan tekanan udara. Jadi apabila udara di dalam penyedut minuman disedut, ruang di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan rendah. Maksudnya yang nombor satu ni, tekanan kurang daripada tekanan atmosfera. Ada tekanan di sini, dia lebih rendah berbanding di atmosfera. Jadi tekanan atmosfera yang tinggi di luar ni akan menekan permukaan air. Dia akan tekan, menyebabkan air yang berada dalam bekas ataupun dalam cawan ni, gelas ni, akan tertolaklah masuk ke dalam penyedut minuman. Dia konsep udara ni kena faham Konsep tekanan udara ni iaitu daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Konsep gas ni, tekanan udara. Dia mesti daripada kawasan yang tekanan dia tinggi ke kawasan yang tekanan dia rendah. Cuma sekarang ni kita nak tahu kawasan mana yang tinggi, kawasan mana yang rendah. Jadi dalam penyedut minuman ni, air tu boleh masuk ke dalam straw, dalam penyedut dan masuk dalam mulut. Tapi kita nak tahu macam mana ini berlaku. Maknanya bila kita sedut, kita sedut udara sebenarnya. Kita sedut udara dulu. Udara tu terdapat dalam penyedut minuman.
Jadi ruang di dalam penyedut tu akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, tekanan rendah. Dia nak bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan tekanan atmosfera di luar. Ya. Jadi bila ada perbezaan tekanan, maka tekanan yang tinggi itu akan menolak udara ke kawasan yang tekanan rendah. Macam tu konsep dia. Yang keempat, sifon. Okay, sifon ni kita biasa gunakan untuk membersihkan akuarium. Jadi kita perlukan sifon ni, maksudnya macam macam hose lah, satu salur, macam salur pipe ataupun salur getah. Kemudian kita di hujung dia, kedua hujung tu terbuka, itu sifon. Kita letakkan hujung B ni, katakan B ni dia mesti rendah daripada yang A ni lah. Yang A ni mesti tenggelam lah dalam akuarium. Kemudian yang B ni kita akan letak mulut lah, kita akan sedut, sama ada kita sedut menggunakan kita tarik dengan menggunakan penyedut ataupun pump penyedut, ataupun kita guna mulut. Biasanya kita guna mulut lah kalau kita boleh sedut dengan mulut. Tapi awaslah jangan sampai terminum pula air akuarium tu. Kita tarik, kita sedut. Okey, jadi air daripada akuarium ni akan keluar, keluar lah. Macam mana boleh berlaku? Okey, jadi bila kita kenakan sedutan, di bahagian B ni kita tarik, maka tekanan udara adalah rendah. Tekanan udara di situ adalah rendah. Jadi air akan memenuhi lah salur tu ataupun hose tersebut. Kemudian tekanan atmosfera yang tinggi di luar akan menekan permukaan akuarium ataupun air dalam akuarium tersebut dan memaksa air ditolak ataupun air keluar secara berterusan lah, sehingga habis. Kemudian kita pergi kepada yang kelima, aplikasi yang kelima, iaitu picagari. Picagari, katakan kita nak sedut air, picagari itu kita nak sedut cecair dalam bekas ni. Jadi apabila ombuh ditarik ke atas, kita tarik ke atas, ombuh, kita tarik ke atas, apa yang berlaku, kita akan dapati bahawa cecair akan masuk dalam ombuh atau masuk dalam picagari tersebut. Macam mana boleh berlaku? Inilah konsep dia. Apabila ombuh ditarik ke atas, isi padu udara dalam silinder akan bertambah. Dalam silinder. Silinder ni merujuk pada picagari lah. Silinder ni. Tekanan udara yang rendah terbentuk dalam silinder. Pressure dia akan jadi rendah. P itu ialah pressure. Kemudian tekanan udara yang lebih tinggi daripada luar, iaitu tekanan atmosfera ni, akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. Konsep sama saja, daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Biasanya tekanan tinggi itu ialah atmosfera. Tekanan yang rendah tu di dalam bekas tersebut. Yang keenam, pembersih vacuum. Okey, ni vacuum vacuum. Kita ada dalamnya, iaitu kipas, kemudian ada tekanan udara, kemudian ada habuk luar. Kita nak bersihkan lah, katakan lantai rumah kita daripada kotoran. Jadi bila kita on saja switch, kipas akan berputar, akan berpusing. Jadi kipas ni dia akan menyedut udara keluar daripada pembersih vacuum. Kipas tu. Kipas ni bila dia putar, dia berpusing, dia akan menyedut keluar. Mana keluar? Akan ada keluar. Kita rasa panas udara ni. Dia akan rasa keluar. Okey. Jadi tekanan atmosfera di luar ni akan lebih tinggi berbanding dengan di dalam bekas. Di bekas ni. Okey. Sebab udara dah dibawa keluar. Telah dibawa keluar. Jadi tekanan atmosfera yang tinggi bersama dengan habuk-habuk ni, udara yang sekali lah, akan masuk ke dalam
penyeduh penyeduh ataupun pembersih vacuum tersebut. Okey, itu adalah aplikasi tekanan udara dalam kehidupan harian kita. Selain daripada itu, kalau kita tengok di sini, ini biasa kita. Contohnya kita ada susu, tin susu. Kita nak buka tin susu. Kita tak perlu buka ke semuanya. Kita tak perlu buka ke semuanya permukaan tin tu. Kita boleh tebuk lubang. Tebuk lubang saja. Satu lubang dibagi satu bahagian dan satu lubang lagi satu bahagian. Kalau kita hanya tebuk satu lubang saja, macam ni lah, kita tebuk satu lubang, kita perhatikan di situ. Jadi tekanan dia akan ada dua keadaan. Satu, tekanan udara atmosfera yang tinggi di luar, dia akan tekan. Tetapi tekanan udara dalam tank tu jadi sikit sangat ruang dia. Sebab kebolehan udara masuk tu sedikit. Jadi maka kita kena tebuk satu lagi lubang. So kena buat dua lubang lah. Barulah tekanan udara akan lebih banyak boleh menekan cecair dalam tin tersebut untuk memaksa susu yang berada dalam tin tu untuk keluar. Sebab tu kita kena buat sekurang-kurangnya dua lubang lah. Semakin banyak lubang semakin banyak lah. Okey. Bisa begitu ya. Kemudian berkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. Altitude ni maksudnya dari segi tinggi ataupun rendah altitude ni sama ada tinggi ataupun rendah. Ada altitude tinggi, ada altitude yang rendah. Jadi kalau kita berada di katakan satu, kita berada di bawah kanan, ataupun kita kata di kaki bukit ataupun kaki gunung. Satu lagi, yang kedua, kita berada di puncak ataupun di atas. Jadi kalau kita berada di kaki gunung, jadi tekanan sebenarnya tekanan udara adalah tinggi. Tekanan adalah tinggi kerana lebih banyak molekul udara memberikan tekanan ke atas orang itu apabila berada di bawah gunung ataupun di kaki gunung, berbanding dengan individu yang berada di atas ataupun altitude yang tinggi. Jadi bila dia berada di tempat yang tinggi, tekanan udara dia akan berkurang kerana molekul udara yang dikenakan ke atas individu tersebut adalah semakin berkurang ataupun berkurang. Jadi maksud di situ dari segi hubungan dia, semakin bertambah altitude, semakin rendah tekanan atmosfera, ataupun sebaliknya lah, semakin rendah altitude, semakin tinggi tekanan atmosfera. Okay. Bagaimana dengan ke dalam ataupun dalam air, dasar laut dan sebagainya? Adakah ada perubahan? Kita tengok kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okay, bagi seorang penyelam yang berada di bawah laut, contoh ni, dia punya aktiviti penyelaman, badannya akan mengalami tekanan. Tekanan. Mana semakin ke bawah, semakin tinggi tekanan. Jadi berat air laut yang bertindak pada badan penyelam itu yang menyebabkan tekanan tersebut. Jadi kita tengok. Jadi berdasarkan pada aktiviti 8.11 tu, saiz gelembung udara semakin bertambah apabila gelembung udara naik ke permukaan air. Hal ini disebabkan oleh tekanan cecair semakin berkurang apabila kedalaman cecair berkurang. Jadi apakah kita nak kaitkan dengan ni? Kita tengok nanti pesan dia. Okey ni. Jadi maknanya semakin dalam seseorang itu dia berada dalam dasar laut, semakin tinggilah tekanan dia. Itu maksudnya berkaitan ya. Jadi ada kesan kedalaman terhadap
tekanan cecair ini dalam kehidupan harian ini kita akan lihat pada 3 keadaan. Yang pertama, empangan. Ya, empangan. Empangan ni kita tahulah tempat untuk jana kuasa elektrik, hidroelektrik. Jadi binaan dia seperti pandangan daripada sisi ni, pandangan pada sisi. Okey, pandangan sisi di sini. Okey. Ini adalah binaan empangan. Ini adalah binaan empangan pandangan sisi. Empangan ni dia dibina secara macam ni, maknanya menegak begini ataupun pada darjah 90 darjah. Jadi tekanan akan dikenakan ke bahagian dinding empangan tersebut. Semua tekanan dia akan kena. Dan binaan dia bahagian bawah tu adalah lebih tebal dinding dia lebih tebal, ataupun kalau kita panggil ni bentuk dia trapezium bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Di mana bahagian bawah dia lebih tebal sebab dia nak menahan tekanan yang tinggi di bahagian dasar. Maksud di situ, semakin dalam air tu ataupun dasar, nak sampai ke dasar laut, maka semakin tinggi tekanan yang dikenakan. Semakin tinggi. Okay. Kemudian menjadi penyelam. Bagi seorang penyelam, dia mesti memakai peralatan khas. Peralatan khas pada pakaian dia supaya dapat menahan tekanan air yang tinggi. Maksudnya kalau kita nak menyelam semakin dalam kita nak menyelam ke bawah, maka pakaian yang khas yang mempunyai kebolehan untuk menahan tekanan. Tekanan apa? Tekanan cecair. Tekanan udara di dalam aras laut tersebut supaya kita dapat survive Begitu juga dengan kapal selam kapal selam. Baru ini kita dikejutkan dengan kes kehilangan ataupun kemalangan melibatkan kapal selam Indonesia yang melibatkan kematian yang agak ramai, lebih daripada 40 orang. Jadi kapal selam dia dikatakan terbelah, pecah. Mungkin disebabkan oleh kemampuan kapal selam itu menahan tekanan udara yang tinggi di dasar kawasan yang agak kuat tekanan. Sebab lautan di dunia ni dia mempunyai tekanan dan kedalaman yang berbeza-beza, tidak sama. Jadi mungkin kapal selam yang dibina tersebut mempunyai ketahanannya sampai 500 kedalaman berapa meter, mungkin 150 meter saja contohlah. Tapi dia pergi menyelam lebih daripada kedalaman yang dibenarkan, sehingga menyebabkan tekanan yang sangat dahsyat. Jadi itulah badan kapal selam ni dibuat daripada bahan yang kuat supaya tidak kemik akibat daripada tekanan air yang tinggi. Walaupun setiap kedalaman air di dasar laut ini berbeza-beza. Okey, habis itu ini boleh try di rumah. Cuba lakukan di rumah, iaitu kita ambil botol mineral, kemudian kita tembuk lubang di bawah, di tengah dan di atas. Jadi air daripada lubang yang bawah dipancut lebih jauh berbanding air yang berada di berbanding air daripada lubang atas, sebabkan oleh tekanan dalam air. Maksudnya kita nak menunjukkan bahawa di bawah tekanan udaranya adalah lebih tinggi, lebih tinggi berbanding dengan bahagian permukaan. Okey, kita nak latihan formatif. Latihan formatif. Okey, latihan formatif ni saya nak awak buat. Saya nak awak buat latihan formatif 8.2. Okey, ini saya nak awak buat ni sebagai kerja.
Okay, cuba buat dulu. Okay, tengok lagi habis. Dan latihan latihan sumatif. Latihan sumatif ni pun saya nak awak buat juga lah. Kita tengok nombor 1 dulu. Okey, daya. Okey, boleh. 1, 2. Nombor 2 boleh buat. Nombor 3. Levelkan daya tindakan, daya tindak badan. Okey, boleh. 4. Okey, nombor 5. Okey, nombor 6. Nombor 7. Okey, semua ni adalah awak punya homework. Nombor 8. Nombor 9. Dan nombor 10. Okey, nombor 8 dan nombor 10. 11, 12. Okey, jadi maknanya semua sekali lah. Jadi kerja yang awak kena buat, latihan sumatif dan latihan formatif 8.2. Kemudian latihan sumatif, ya. Latihan sumatif. Saya nak awak hantar ikut pada due-nya ialah pada hari Khamis lah, ya. Sebelum Khamis lah. Sebelum Khamis ini. Okey. Kemudian kita tengok sekarang ni SPS. Kita ada masa sikit lagi, ya. Ada 14 minit, ya. Okey, buka muka surat SPS, muka surat 1 1 1. Okey, muka surat 111 tu tajuk dia tekanan udara, ya. Kita ada aktiviti ABC, iaitu yang kita buat secara teori saja, iaitu A, telangkupkan sebiji gelas berisi air ke atas keping cardboard tebal dan lepaskan tangan kanan anda. Okay. Jadi pemartian dia agaknya lah, air dalam gelas, apa dia? Air dalam gelas, apa agak jawapan tu? Ada yang jawab? Air dalam gelas? Apa yang berlaku pada air dalam gelas? Ada tak siapa nak jawab? Air dalam gelas. Apa yang berlaku? Siapa-siapa boleh respon, ya? Apa yang berlaku? Air dalam gelas apa dia? Tidak mengalir keluar. Kita boleh sebut mengalir lah, ya. Tidak tumpah lah, ya. Tidak tumpah. Okay, air dalam gelas tidak tumpah. Sebab apa? Sebab apa tak tumpah? Udara menggunakan apa? Yang kita sedang belajar sekarang. Udara menggunakan tekanan. Okey, tekanan, ya. B, picit belon yang berisi udara. Okey, catatkan perhatian anda. Pemartian, tekanan dalam belon dapat, kalau kita picit belon yang ada udara lah, apa yang kita dapat? Kita dapat tekanan belon dapat dirasai dulu, ya. Kita dapat rasai. Tekanan tu dia tak keluar, yang keluar tu udara, tapi tekanan dalam belon dapat dari kita picit tu, kita dapat rasa tekanan tu, ya. Sebab alasan dia isi padu udara dalam belon berkurang, ya, bila kita picit. Kita picit maknanya dia punya isi padu udara dalam belon berkurang. Jadi zarah-zarah udara bila kita tekan tu dia
berlanggar. Okey, berlanggar lebih kerap dengan dinding balon. Jadi bila dia berlanggar lebih kerap, apa yang berlaku pada tekanan udara? Tekanan udara akan apa? Meningkat. Okey, meningkat. Seterusnya C. Kita rendamkan botol dalam air panas. Dan kita tengok saiz balon tu macam mana. Adakah saiz balon tu berkurang ataupun bertambah? Ya, ataupun tiada perubahan. Jadi saiz balon bertambah. Ya. Kita ada belajar tadi ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan. Ya. Pertama, isi padu. Yang kedua ialah suhu. Jadi bila suhu bertambah, maka saiz balon akan bertambah. Ya. Sebab zarah-zarah udara menerima apa? Bila kita letak dalam air panas, dia akan menerima tenaga. Ya. Menerima tenaga dan apa? Dan apa? Lebih kerap. Lebih kerap. Maknanya menerima tenaga dan berlanggar. Ya, berlanggar lebih kerap dan lebih kuat dengan dinding bekas. Jadi tekanan udara apa? Meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Meningkat. Okay. Jadi perbincangan dia, apakah hubungan antara suhu dan isi padu udara dalam dengan tekanan udara? Semakin apa suhu atau semakin apa isi padu udara, semakin tinggi tekanan udara. Di belakang dia tu, akibat dia ialah semakin tinggi tekanan udara. Jadi semakin apa tu? Dia punya hubungan dia tu. Semakin apa? Semakin tinggi. Ya. Semakin tinggi suhu atau semakin, kalau isi padu udara semakin tinggi juga ke ataupun semakin kurang? Kalau udara semakin kurang ke semakin isi padu udara? Semakin berkurang ke semakin bertambah? Semakin kurang. Semakin kurang. Jadi kesimpulan dia, udara mengenakan apa? Yang dipengaruhi oleh apa? Siapa nak buat? Boleh cuba. Apa dia? Udara mengenakan apa? Mengenakan apa? Tekanan. Okey, menekan tekanan yang dipengaruhi oleh apa dua benda? Dua faktor. Isi padu dan suhu. Isi padu dan suhu. Okey, muka surat 112. Aplikasi prinsip tekanan udara. A. Picagari. Pada gambar picagari itu ada dua kotak kan. Awak kena labelkan awak kena tulis T besar untuk tekanan tinggi dan R atau R untuk tekanan rendah. So pada picagari itu, pada gambar picagari itu, kotak yang mana yang tekanan tinggi? Di mana tu? Labelkan. Ya. Dapat tak? Yang sebelah kanan ke sebelah kiri? Kotak yang sebelah kanan ke kotak yang sebelah kiri yang tekanan dia tinggi? Ataupun kita labelkan sebagai T besar. Yang mana T besar? Yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri? Yang di luar ke yang di dalam picagari? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang mana ni? Yang lagi tak? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tekanan dia tinggi.
maknanya yang menekan air lah, yang menekan air itu. Manakala yang di dalam tekanannya adalah rendah, labelkan sebagai huruf R. Labelkan sebagai huruf R. Kemudian penjelasan di sebelah kanan itu, apabila ombuh ditarik ke atas, isi padu udara di dalam pecahgari bertambah. Okey, isi padu dia bertambah ya. Kawasan tekanan rendah ke tinggi terasa dalam pecahgari. Kita dah label lah tadi, kita tahu lah kan. Jadi kawasan tekanan rendah. Kemudian yang poin kedua, tekanan atmosfera di luar yang apa? Jawapan tu dah ada atas tu, kita pilih yang lebih tinggi. Okey, yang lebih tinggi menolak air masuk ke dalam pecahgari ya. Okey, itu selesai yang tu. Kemudian B, penyedut minuman. Labelkan mana satu R, mana satu T. Yang di luar ke yang di dalam? Yang T. Sama juga macam tadi ya. Saya boleh buat itu. Itu juga dengan yang C, sifon. Tengok ya. Di mana ada tekanan atmosfera tu, yang di luar mesti tekanan lebih tinggi macam tu. Okey, yang di luar ya. Saya boleh buat yang muka surat 112. Itu juga muka surat 113 ya, pelocok tu sama dengan pam sedut tadi ya. Okey. Ini pun kita dah bincangkan tadi. Awak boleh buat nombor 1 ya. Dan nombor 2 ni pun kita ada bincang tadi dalam buku teks. Ya, boleh isi jawapan di situ. Dan muka surat 114 ni kita panggil apa ni? Ini nak mengkaji saiz gelembung udara dan kedalaman cecair ya. Ini saya teori lah ya, secara teori. Okey, awak cuba buatlah itu. Dan last sekali 115, 116. Saya nak awak selesaikan tu, banyak tu. Tapi hari ni hari Isnin, nak siapkan hari Khamis ya. Hari Khamis sebelum 11.30. Hari 11.30. Hari Khamis pukul apa? Hari Khamis pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi awak kena hantar. Kalau tak faham, boleh PM cikgu ya. Boleh tanya. Tak faham, cuba hantar. Kemudian insyaAllah saya akan sambunglah secepat mungkin ya. Baik, jadi rasanya untuk kelas kita hari ini sini sajalah. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak ambil attendance sekali lagi, nak tengok attendance. Dan jaya. Dan nanti selain daripada yang saya screenshot ni, saya nak minta juga awak isikan kehadiran dalam Google Form ya. Google Form, awak kena responsif lah sikit ya. Responsif mungkin saja sebab yang jadi banyak tu kerana kadang ada yang tak isi. Itu yang jadi beberapa kali saya minta isi tu. Ya, Google Form, dan juga mungkin dalam Telegram juga saya akan buat poll R tu. Itu pun kena tekan je poll R tu kehadiran lah. Kehadiran siapa yang hadir, siapa tak hadir ya. Kemudian mungkin juga nanti ada poll R kerja sekolah ya, yang dah hantar, yang belum hantar. Saya mungkin tak buat lagi itu. Saya nak minta awak isi juga kehadiran dalam Google Form. Google Form tu untuk analisis secara lebih tepat lah, sebab dia akan ditukar dalam bentuk Excel dan juga senang untuk saya nak buat report laporan. Tapi kalau yang poll R tu dia umum gitulah, harian kan.
Jadi itu sajalah kelas kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan tahniah kepada yang hadir pada hari